teka lagu best. Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, TLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Buletin Selatan 1 Mei 2015. Jacob lancar kapal baru. MB Johor saran contohi keupayaan peniaga Cina. Pembenihan awan di Johor diteruskan tampung kekurangan air. Pasukan UTM teruskan misi Everest. Dan akhir sekali, sekumpulan individu terlibat dadah ditahan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Johor Corporation Jacob mengukuhkan lagi penyertaan dalam sektor minyak dan gas dengan melancarkan sebuah kapal penyimpanan pesisir baru yang dikenali sebagai kapal Fois Nautica Tembikai. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, kapal bernilai 40 juta US dolar tersebut merupakan milik syarikat senaraian awam kumpulan Jacob, EA Teknik Berhad dan berfungsi sebagai unit pemunggahan penyimpanan terapung FOS untuk Vestico Petroleum Sdn Berhad. Seperti yang kita sedia maklum bahawa sektor oil and gas merupakan satu lagi sektor yang pihak Johor Corporation melalui anak-anak syarikat dan kumpulannya meluaskan lagi penyertaan mereka. Dan hari ini yang kita lihat ialah EA Teknik yang mana Johor Corporation mempunyai kepentingan yang sekarang ni memiliki 33 kapal terlibat dalam industri sektor oil and gas. Kita ada 33 kapal, ni salah satu yang terbarulah. Tambah beliau, Jacob memiliki 51% saham di dalam syarikat EA Teknik Berhad tersebut. EA Teknik adalah sebahagian daripada kumpulan Johor Corporation melalui Sindora Berhad. Kulim dengan memiliki 51% saham dalam syarikat. Beliau memberitahu pemberita sewaktu sidang media Majlis Pelayaran Fois Nautica Tembikai di Limbungan Malaysia Marine and Heavy Engineering Sdn Berhad MMHE Pasir Gudang. Turut hadir Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Jacob Datuk Kamaruzaman Abu Kasim serta pengerusi EA Teknik Ahmad Muhammad. Dalam pada itu, pengerusi EA Teknik memberitahu Fois Nautica yang berukuran 186 panjang dengan berat 57,000 kg mampu menyimpan lebih kurang 300,000 tong itu adalah kapal antarabangsa yang diambil alih pada 11 Ogos tahun lepas dan diubah suai menjadi unit FOS. Kapal ini seberat 57,000 deadweight dan boleh memuatkan sehingga 300,000 tong. Jadi memanglah satu kapal yang besar dan kita berharap ini bukan yang terakhir yang kita akan lakukan bersama-sama MHE. Sementara itu, Datuk Khalid diiringi Datuk Kamaruzaman sempat meluangkan masa melawat kawasan atas kapal serta melihat kelengkapan canggih kapal petroleum tersebut. Keupayaan ahli perniagaan Cina memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengembangkan perniagaan harus dicontohi usahawan masyarakat lain jika mahu berjaya seperti mereka. Demikian menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata kejayaan dikecapi peniaga Cina kebanyakannya didorong oleh sikap cepat dan bijak merebut setiap peluang yang ada. Katanya bangsa lain di Malaysia perlu berusaha untuk mempelajarinya daripada ahli perniagaan Cina. Beliau berkata demikian pada Majlis Ulang Tahun ke-70 Dewan Perniagaan dan Industri Cina Johor Bahru JBCCCI. Selain menggunakan peluang sebaiknya, Datuk Muhammad Khalid berkata peniaga Cina juga menyokong sesama sendiri untuk membolehkan mereka membina jaringan strategik dan berstruktur dalam merencanakan sebuah empayar perniagaan yang luas.
Dalam pada itu, beliau berharap JBCCCI agar terus menyokong kerajaan dalam menghentikan sentimen perkauman yang dibawa ke negeri ini. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Wee Ka Siong, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Johor Datuk T. Siu Kiong dan Presiden JBCCCI Datuk Loh Liam Hiang. Pembenihan awan yang dilakukan Jabatan Meteorologi Johor sejak 3 hari lepas berjaya menghasilkan hujan bagi menampung kekurangan air di 15 empangan di negeri ini. Pengarah Badan Kawal Selia Air Johor Bakaj Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, pembenihan awan menerusi kaedah hygroscopic flare atau dry seeding menggunakan pesawat Cessna itu diteruskan berikutan keadaan awan yang sesuai dan udara yang lembap. Katanya kawasan tumpuan meliputi utara Johor iaitu utara Keluang sehingga Johor Selatan memandangkan paras air di beberapa empangan utama menyusut dan hujan tidak turun di kawasan tadahan hujan. Abdul Rashid berkata keseluruhannya pihaknya perlu melakukan 10 kali operasi pembenihan awan bagi meningkatkan sekurang-kurangnya 30% tahap air di kesemua empangan berkenaan dengan baki 8 pembenihan lagi akan dilakukan dari semasa ke semasa bergantung keadaan cuaca. Tambah beliau, kerja-kerja pembenihan awan dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Syarikat Air Johor Holdings SAJH itu memakan masa 3 jam setiap kali dilakukan. Hujan kemudian turun kira-kira 20 minit selepas kerja pembenihan selesai dilakukan. Pengarah Jabatan Meteorologi Johor Amir Zudi Hashim berkata 12 suar akan dipasang pada pesawat Cessna setiap kali pembenihan awan itu dengan setiap suar mengandungi kandungan natrium klorida, magnesium oksida serta helium klorida. Keseluruhan kos pembenihan berkenaan bernilai RM300,000 melalui peruntukan tabung bencana negeri Johor. Kejadian gempa bumi yang menggegarkan Nepal pada Sabtu lepas tidak mematahkan semangat pasukan Everest Universiti Teknologi Malaysia UTM di Skudai, Johor untuk meneruskan misi mereka menakluk puncak tertinggi di dunia itu. Ketua pasukan Azim Afif, 27 tahun, mengesahkan keputusan mereka itu kepada Kaunselor Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Fadli Adillah, setelah kerajaan Nepal membenarkan aktiviti pendakian Everest disambung semula selepas 16 pendaki terkorban berikutan runtuhan salji akibat gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter itu. Sehingga kini, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,800 orang dan lebih 10,000 mangsa cedera. Kelima-lima pendaki itu kini berada di base camp di Lukla, kira-kira 200 km dari Kathmandu dan kawasan itu hanya boleh diakses melalui udara. Pasukan misi Perdana UTM Everest 2015 pada mulanya membatalkan misi itu dan mahu menaiki penerbangan keluar melalui Kathmandu selepas kerajaan Nepal menghentikan aktiviti pendakian Everest. Azim berkata pasukannya akan terus berada di Everest dengan semangat yang tinggi dan berazam untuk meneruskan misi itu sehingga berjaya. Anggota pasukan terdiri daripada isteri Azim iaitu Anis Zulaika Zabani 25 tahun, Jamhuri Jumari 21 tahun, Farul Aidib Muhammad Yusof 21 tahun dan Azham Afzanizam Hamzah 27 tahun. Kesemua mereka tiba di Lukla pada 28 Mac dan telah menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca pergunungan di base camp apabila gempa bumi yang berlaku itu menyebabkan runtuhan salji. Fadli berkata pasukan tersebut yang membuat keputusan itu dan beliau hanya memberikan nasihat kepada mereka supaya menjaga diri dan sentiasa mengemaskini misi mereka. Untuk paparan berita seterusnya, kita kembali lagi selepas ini. Saya memilih produk Restrong ni kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor. 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat.
Kita kembali semula. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Johor berjaya menahan sekumpulan individu terlibat dalam sindiket dadah. Menurut Timbalan Ketua Polis Johor Datuk Ismail Yatim, seramai 17,102 individu telah diperiksa dan daripada jumlah itu, 6,140 individu telah ditahan melibatkan pelbagai kesalahan dadah. Seramai 17,102 orang individu telah diperiksa oleh Jabatan Narkotik. Dan dalam peperiksaan tersebut kita telah menangkap 6,140 orang. Yang mana pecahannya ialah pengedar 717 orang, memiliki dadah 1,285 orang, penagih ataupun pengguna penyalahguna dadah ialah 4,113 orang. Dan tindakan di bawah langkah-langkah pencegahan Akta Dadah Berbahaya yang mana kita tahan pengedar-pengedar ini tanpa perbicaraan dengan keterangan-keterangan yang mencukupi seramai 25 orang. Jadi bermakna seramai 25 orang pengedar dadah telah ditahan untuk tempoh tertentu di pusat-pusat tahanan tertentu. Menurutnya lagi, sebanyak 54.1 kilogram dadah berjaya dirampas dalam siasatan itu dengan nilai rampasan berjumlah 3.6 juta ringgit. Manakala nilai sitaan terhadap harta-harta pengedar dadah pula adalah sebanyak 2.5 juta ringgit. Dan jumlah dadah yang dirampas pula ialah 54.1 kilogram. Nilai rampasan berjumlah 3.67 juta dan nilai sitaan. Kita ada satu lagi akta iaitu pelucut hakkan harta. Yang mana kita sita harta pengedar-pengedar dadah ini sebanyak 2,536,548. Dan tangkapan warga asing pula pelbagai kesalahan jenayah narkotik ialah 102 orang. Itulah latar belakang kejayaan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik untuk tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, dalam kejayaan terbaru, Polis Johor berjaya menumpaskan satu kumpulan pengedar dadah di sekitar Bandaraya Johor Bahru hasil kerjasama pasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Johor Bahru Selatan, JBS. Kes disiasat mengikut Seksyen 39 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya tahun 1952. Dan untuk yang terbaru, kejayaan terbaru ialah kita telah berjaya menumpaskan satu kumpulan pengedar dadah di Johor Bahru yang mana bertindak atas maklumat pada 29 bulan April jam lebih kurang 3:30 petang. Pasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Johor Bahru Selatan, JBS, telah membuat pemeriksaan di sebuah rumah di Johor Bahru dan ekoran pada pemeriksaan tersebut telah berjaya menangkap 2 lelaki tempatan berumur 44 dan 54 tahun untuk siasatan lanjut. Dan hasil daripada siasatan lanjut, kita telah berjaya merampas 2.22 kilogram dadah syabu dan heroin serta 4,401 pil ekstasi, heroin dan yaba yang mana kesemuanya bernilai 500,000, setengah juta. Dan pihak polis juga turut merampas satu buah kereta Toyota bernilai 40,000, satu buah motosikal jenayah Yamaha bernilai 5,000 dan wang tunai berjumlah 11,900 untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Negeri Johor telah menjalankan serbuan ke atas sebuah kios yang menawarkan jualan barangan menerusi kaedah gores dan menang di sebuah pasaraya di Bandar Johor Bahru. Dalam serbuan itu, polis menahan beberapa individu serta merampas pelbagai barangan elektrik dan kelengkapan rumah. Pada 29 April, pasukan polis di pada JSJK telah membuat serbuan
ke sebuah kios menawarkan jualan barangan menerusi kaedah gores dan menang dalam sebuah pasaraya di Johor Bahru. Jadi bermakna kumpulan gores dan menang ini telah menggunakan kaedah baru, taktik baru dengan membuka kios. Bila dia buka kios ni seolah-olah perniagaan dia itu macam genuine. Macam genuine, macam asli. Tetapi di sebalik itu kita dapati bahawa ia merupakan kegiatan gores dan menang. Dan hasil daripada serbuan itu, kita telah menahan beberapa orang dan merampas pelbagai barangan elektrik dan kelengkapan rumah. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan dan jika disabitkan kesalahan, akan dikenakan penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun beserta sebat dan denda. Dalam pada itu, Datuk Ismail menasihatkan agar orang awam tidak mudah mempercayai sebarang tawaran daripada ejen-ejen jualan yang membuat penjualan barangan dengan menawarkan kod gores dan menang atau diskaun voucher. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus layari kami di www.tvselatan.com.my. Salam takzim.